Okay, hai guys. Hari ni anda bersama dengan saya Hans Ashri dan juga ini dia Ustaz Fadli, Ustaz yang sedang popular di social media. Tak adalah. Ustaz yang ramai kawan-kawan perempuan saya cakap handsome sangat. Masya Allah, tak adalah. Bila tengok macam handsome-nya Ustaz ni. Nama saya tengok. Fad Ashri. Macam kau jadi adik aku lah pula. Turn right. Then Kau? turn left. Dia juga turn right, turn left ah. Kau tutup. Okey, baik. Tutup. Okey. Turn right. Masih Phone lah. dia masih Make bising a juga. U-turn. Make Okey. U-turn lagi. Dalam kapak make U-turn Kau nak pergi mana? Entahlah. Okey, jadi kita ni dalam rancangan baru di channel Hans Ashri. Kalau anda nak follow Ustaz Fadli, boleh follow, tengok dekat description. Instagram beliau ada dekat situ, boleh follow. Tapi jangan DM sebab Ustaz dah berpunya. Tapi kalau nak DM, nak tanya tentang services yang Ustaz provide, macam kau buat apa? Aku jual aiskrim apa semua. Nampak Ustaz jual aiskrim. Aiskrim tu dia dah baca-baca. Tak ada, aku buat ruqyah. Ustaz buat ruqyah. Buat tahnik, services untuk newborn, nampak? Akikah semua. Ustaz ada services macam tu, jadi boleh DM, tanya beliau dekat Instagram beliau. Selain daripada itu, jangan lupa untuk subscribe untuk channel saya ni sebab ini rancangan yang terbaru di mana kita akan tanya Ustaz. Kita akan tanya Ustaz soalan-soalan yang mungkin kadang-kadang ada orang segan nak tanya kalau pergi syarahan. Sebab kalau penghujung syarahan tu kan selalu macam ustaz-ustaz kan ada buka macam forum kan. Yes. Macam okey, tanya. Tapi nak tanya depan orang ramai tu macam segan lah. Betul. Sebab soalan-soalan tu mungkin sensitif, soalan yang mungkin terlalu personal. Jadi dia nak tanya ustaz tapi dia tak nak ustaz tu jawab depan orang ramai. Sebab orang tahu nanti mungkin dia yang tanya. Jadi tak payah tanya lah. Dia macam aib lah. Okey. Dia nak tutup aib dia sendiri. Jadi kita buka rancangan ni dekat sini. Jadi orang kalau anda nak sebarang topik-topik ataupun pertanyaan tu ditanya dan juga dijawab oleh Ustaz Fadli, boleh DM saya dekat Instagram. Saya akan adakan filming yang lain dengan Ustaz untuk kita jawab soalan-soalan penonton pula. Alright. Tapi untuk episod yang pertama ni kita nak tanya Ustaz tentang dia bukan dari sudut pandangan agama sahaja, tapi mungkin general lah yang Ustaz boleh bagi. Sebab dalam dunia sekarang ni mungkin konteks kita kalau ambil tahun 80-an 90-an dia lain. Kalau kita tukar ke konteks tahun 2020 ni, zaman milenial ni, dia dah consider lain. Betul. Jadi mungkin pandangan dan juga komen Ustaz pun dah berubah lah. Jadi lain kan sekarang. Dia kena ikut apa tu orang cakap? Ikut trend. zaman lah, ikut trend. Yes, Betul. tengok Ustaz pun pandai ikut trend tau. Okey, jadi kita tanya Ustaz tentang apakah pandangan Ustaz tentang house husband di zaman sekarang ni. Okay, to all house husbands kat luar, kira alhamdulillah lah, kira you all buat kerja rumah ni semua. Mudah-mudahan tiap kali apa yang you buat ni you niatkan sebagai suatu ibadah lah, suatu ibadah untuk bantu family, bantu your wife also. Kalau kita tengok daripada konteks yang dulu kan, kita selalu bilang yang kan lelaki yang perlu berikan nafkah dan lain-lain, lelaki yang kena kerja ni semua kan. Okay, the first thing is sekarang kita punya zaman dah banyak berubah. Okay, Betul. especially this time CB punya time sekarang, walaupun kita dah phase 2 kan, tapi mungkin ramai orang sudah dibuang kerja, ataupun ramai yang mungkin cari kerja baru tapi tak dapat-dapat kan, sehingga yang kerja hanya isteri saja. Betul. Nah, so in this case, in this situation, bagi saya tak ada masalah bagi saya. Ini berdasarkan kalau isteri dia ada rasa ihsan. Rasa ihsan ni maknanya apa? Rasa kesian. Rasa kesian, si suami contohnya dah cari kerja, dah ataupun mungkin kena buang kerja dan lain-lain, sehingga isteri sahaja yang bekerja, yang menanggung semuanya lah. So to all wives out there yang mungkin suami dia yang kena buang kerja, all this thing, thank you very much lah for helping out. I mean your husband. Sebab yang lagi penting isteri nak kena faham kan. Sebab ni sekarang kita mulakan dengan konteks COVID Yes, COVID-19. Apa ni, situasi ni dia membawa 1001 macam situasi yang kita tak pernah nampak. Betul.
husband dibuang kerja satu, di mana husband mungkin yang dah 10 tahun ada syarikat sendiri, tiba-tiba just because of COVID syarikat dia tutup, lingkup. Dan ini adalah situasi-situasi yang mungkin 2 ataupun 6, bukan 6 lah, mungkin setahun yang lepas ni mereka tak nampak akan berlaku. True. Mungkin masa tu COVID pun dah mula di China, mereka pun rasa no lah, it's not gonna be that worse. Tapi ini adalah pandemik yang libatkan satu dunia. Jadi situasi dia pun saya rasa bukan saja dalam konteks Singapura. Betul. Di konteks satu dunia ni semua orang melalui perkara yang sama. Malahan sekarang COVID pun masih lagi still around. Yes, true. Situasi tak akan baik pulih dalam masa 2-6 bulan yang akan datang. It's gonna take years untuk situasi berubah. True. Dan dia kalau berubah pun dia tak akan berubah pergi ke asal sebelum COVID. Lah, true lah. It's not gonna be pre-COVID. Dia post-COVID punya kehidupan tu pun kita tak tahu macam mana lagi. True. Jadi dalam situasi COVID macam ni, tapi bagi aku suami pun jangan ambil kesempatan jangan ambil kesempatan mentang-mentang dah kena buang kerja aku dah usaha apa ini tu, sekarang kau pula kerja pun tak boleh macam gitulah. Yelah, I mean kira-kira mentang-mentang isteri dia kerja. Yes, true. Walhal the actual is memang seorang suami di antaranya kena berikan nafkah kan. And also bila seorang itu bernikah kan, setelah bernikah tu dia ada baca this kata-kata tau yang biasa orang kasih tau. Itu memang taklik lah. Maknanya Ustaz ingat taklik tu 5 tahun lepas 5 tahun lepas Allahu Akbar. So di antara dalam taklik tu, kalau seorang suami mencederakan isteri ataupun tidak memberikan nafkah ataupun dia ataupun ahli keluarganya tidak memberikan nafkah kepada isterinya itu, maka jatuh talak 1 kan. So itu pun kita kena jagalah. Tapi kalau dia tak berikan nafkah dalam dia ada tempoh. Ada tempoh tak silap. Ada tempoh kan. Yes, let's say dalam konteks COVID ni kalau dia tak berikan nafkah dalam tempoh tu, macam mana? Macam mana Ustaz? Itu memang that's why every time kalau ada masalah seperti ini kan, you rujuk kepada yang ahli, which is kita boleh rujuk kepada Mahkamah Syariah Singapura. So gini, the hukum dia itself, yes, it's still there, but kadang-kadang kita kena tengok the situation that they are in. Keadaan kalau consider macam keadaan sekarang ni darurat lah kan. Yes, true. So Mahkamah Syariah sendiri yang akan berikan dia punya advice, what's the best advice for both of them lah. Tapi kalau boleh cari solusi yang terbaik lah. Kalau kita letak konteks macam kalau si isteri dia memang dia okey dengan keadaan atau macam fixture untuk diorang, macam kalau isteri ni mungkin dia bekerja dan gaji beliau seorang ni boleh tampung satu keluarga. Wow, boleh tampung keluarga saya juga. Kalau tu pun aku nak tumpang, bukan keluarga kau je. Let's say lah kita tak situasi macam tu. Sebab sekarang ni di konteks Singapura ni memang dah lama yang wanita keluar bekerja. So it's not new here. Sure. Dan lagi-lagi macam isteri punya gaji lagi tinggi dari suami pun bukan sesuatu yang perkara baru di Singapura. Jadi memang kita tak terkejut kalau kita dengar macam isteri punya gaji lagi tinggi dari suami dan isteri lagi mampu untuk menampung keluarga. Kalau kita letak situasi macam tu, si suami dengan si isteri ni dia consider dia macam the husband duduk kat rumah, ada isteri kerja, tak? Si suami duduk dekat rumah untuk buat kerja rumah lah. Kira dia literally dia take over tugas-tugas isteri kat rumah. Dia jaga anak lah. Tapi dia dah usaha tu. Dia dah ada usaha. Dah betul-betul usaha. Dah pergi cari kerja, dah minta bantuan apa semua. Masih tak dapat. Silakan, tidak ada masalah. Itu kalau dia berusaha. Kalau dia jenis yang tak bukan nak kata dengan sengaja tidak berusaha. Tetapi suami isteri dah bincang macam why not, macam the wife macam I tak boleh duduk rumah, I rimas, I tak suka cuci baju, I tak suka memasak, I nak keluar pergi bekerja. Let's just put it this way, macam you lah jaga anak, you jadi isteri lah dekat rumah. Macam mana pula kalau situasi macam tu? Sebab saya ada kawan yang macam tu. Dia macam the wife is memang nak kerja. Tak ambil mate je.
Kan habis cerita. Tak, sebab Suami kerja. okay, diorang ni pula tak nak apa tu anak-anak membesar di tangan orang lain. Jadi dia nak husband dia pun okay, macam okay lah, since I tak kerja, why not I yang masak, I uruskan rumah, I jaga anak, so everything at home, and anak-anak suami pula yang uruskan. Dia dah terbalik lah role dia. Macam mana pula konteks macam tu? Tapi dia tak boleh suami pun kerja juga ke? Nanti balik, nanti buat lah. Entahlah. Minta suami untuk tolong untuk bantu-bantu gitu kan. Bukan nak cakap suami yang kena buat lah. Tapi ini dalam situasi diorang switch role. Switch role. Switch role. Okey. Tak ada masalah pun. Cuma masalah dia kalau si suami tu boleh sebetulnya begini. Suami itu adalah sebagai rais. Sebagai pemimpin dalam keluarga. Okay. So bukan hanya dia memimpin dari segi financially, tapi dia sebetulnya memimpin daripada dalaman apa my English Oh, inside you mean? Insightly. Insightly. Dia kira macam zahir dengan batin lah. Zahir dengan batin lah. So dia bantu dari segi batin juga. Maknanya daripada agama, kemudian daripada solat jemaah, bacaan Al-Quran kat rumah tu. So dia sebagai rais. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Maknanya setiap daripada kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab ke atas siapa yang dipimpin. Dan kita tahu bahawasanya suami bila mendapatkan gelar suami, dia adalah pemimpin rumah tangga. So kalau si suaminya suruh isteri untuk bekerja, ya silakanlah bekerja atas ihsan. Maknanya si isteri tu dia rasa kesian kepada suami, mungkin gaji kurang tak cukup untuk bayar bil-bil dan lain-lainnya, silakan kerjalah. Tapi kalau boleh si suami kalau boleh kerja, sebaiknya suami yang kerjalah. Sebaiknya pergi bekerja lah. Jadi kalau kita tengok daripada kata-kata ulama kan, dia kata madrasah yang pertama sekali yang anak-anak mendapat adalah daripada madrasah al-um, iaitu madrasah ibu. Ibu yang menjaga anak-anak, ibu yang mendidik anak-anak. Sebab apa? Bukan kita nak lebihkan kepada perempuan daripada lelaki lah. Tak, kita semua seimbang, kita same. Okay. Cara didikan seorang ibu kepada anak dengan seorang ayah kepada anak itu lain. Dia kalau ibu kan dia lebih kepada kasih sayang, love, passion. Betul. Orang mak kita cakap anak tu setan macam mana pun mak tetap sayang. Yes, betul. Sekarang yang syaitan ni siapa? Aku tak tahu. Entahlah. So macam gitulah. So kalau boleh anak-anak tu dididik oleh mak, itu sebaik-baiknya. Itu kalau boleh lah. Itu kalau isteri tu dia merasa ihsan lah. Kalau isteri yang memang tak rasa kesian, dia geram dengan suami dia macam laki aku ni tak ada pergi kerja, duduk kat rumah belengkar je. Itu kira salah lah. Yalah. Itu tak boleh lah. Jadi nasihat Ustaz untuk sang suami yang mungkin sedang berusaha nak cari kerja tapi tak dapat cari kerja, masih lagi jadi house husband sekarang ni, apa Ustaz ceritakan? Okay, yang pertama sekali, you as a husband selalu rasa ada tanggungjawab. Selalu rasa tanggungjawab. Sebab apa? Bila kita ada rasa tanggungjawab, kita akan kita akan buat sesuatu tu lebih lagi. Maknanya kita punya usaha akan ekstra. Sebab apa? Kita tahu kita ada tanggungan di belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaulah jadi so called house husband. Kalau jadi house husband masih salah. Orang faham. Husband. Niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. You niatkan you nak happykan you punya isteri. Macam tadi katakan kan, isteri nak kerja. Okay, apa yang isteri nak, kita buat. Kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana untuk membahagiakan sang isteri. Walaupun kadang-kadang kita kena relakan lah apa kita punya perasaan. Sebab dalam in marriage is all about perasaan. Kadang-kadang apa yang isteri kita suka, kita tak suka. Betul. Apa yang kita suka, isteri mungkin tak suka. Jangan gitu. Kadang cakap pasal makanan pun sama juga. Kadang-kadang suami tak makan tauge, isteri makan tauge. Kau makan tauge? Makan? Kau makan tak? Makan. Kau makan? Makan. Muka kau tak macam makan tauge. Masuk aku tak makan tauge. Aku makan tauge. Kau kasi aku sayur urap aku makan. Okay,
So macam gitu. Tapi kadang-kadang bila dah bernikah, bila dah kahwin dah agak lama, nanti si isteri bilang, ni you rasalah tauge sedap, cubalah try. Nanti lama-lama walaupun dia tak suka kan, tapi demi isteri dia sanggup untuk buat lah. Buat korban nanti, lah, berkorban. korbankan lah. Nanti after that dia tengok okay boleh juga tapi makan tauge jadi sikit lah, tak terlalu banyak sangat. Contohnya macam gitu. Jadi kira Kadang macam- it's all about all those sacrifices that we have to do for the one that we love. Dan juga dalam pada masa yang sama tu bertolak ansur lah. Bertolak ansur, yes. Give and take. Yes. Sudah soal relationship. Jadi okay, kita harap apa yang kita bincangkan untuk topik yang pertama ni anda dapat manfaatnya. Kalau selain daripada itu, kalau anda ada sebarang soalan, sertakan di komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada apa-apa soalan, kita tanya Ustaz.